Okey, sekarang saya nak test silinder nombor 1. Jadi bila nak test silinder nombor 1, saya kena pusing crankcase 360 darjah. Dia marking tu berbalik pada marking 14. Okey. Marking 14. Okey. 40% kebocoran tu agak tinggi. Jadi, sekarang saya nak test silinder 1. Jadi plastik intake tadi kena pindahkan daripada silinder 4 pergi ke silinder 1. Kempiskan dulu. Yang ni kempiskan, yang exhaust pun kempiskan, supaya kita dapat baca lah nanti kod mana dia bocor. Okey, kempiskan. Okey, seterusnya ini jangan pasang lagi. Masukkan pressure, set. Okey, pressure pada set. Jadi sekarang silinder 1 test. Bocor dia adalah 45%. Oh, set lari. Sorry. Set lari. Okey, set. Test. Okey, bocor dia adalah 45%. Lebih kurang. Okey, kalau kita tengok sekarang kembang nampak tak? Okey. Ini adalah crankcase punya pressure naik, kembang. Kita tengok intake, kembang. Okey. Kembang. Kita tengok kat belakang. Kembang juga. Okey, kita tengok dia mengembang. Jadi sekarang 45% ni tadi bocor. Sekejap, tunggu kompresor. Sorry, kompresor bising. Maksudnya sama. Okey. Nak kata 45% bukan di antara 45% ke 50%. Jadi kita ambil 48% lah. Okey. Silinder 1 kebocoran adalah 48%. Bocor melalui crankcase. Jadi piston ring bocor. Bocor melalui intake, kembang ni. So intake valve dengan exhaust valve. Jadi bocor kesemuanya. Okey. Ini silinder nombor 1 yang paling teruk bocor tadi. Jadi sekarang nak buat test untuk silinder 3 dan 2. Kempiskan balik. Okey, crankcase, plastik pindahkan. Kempiskan dulu, pindahkan pergi ke silinder. Saya nak test silinder 1, 3. Mesti 3. 1, 3, 4, 2 ni. Silinder ni firing. Jadi saya kempiskan kat sini. Dan saya kempiskan yang dekat exhaust. Dan saya pusing main pulley. Okey. Kepada marking 2, 3 tadi. Okey. Marking 2, 3. Okey. So marking 2, 3 dia akan pergi ke silinder 3.
silinder 3 yang 5.5 bar compression test. Okay, ready? Okay, sama-sama. Pressure tak pada set. Check lagi-lagi ni. Okay, test. Okay, bocor dia adalah 50%. Kuat bunyi ni. Kuat bunyi ni. Kat mana bocor ni? 50% bocor. Kita tengok plastik untuk intake valve kembang. Crankcase tak kembang. Okay, sekarang saya bagi tengok exhaust. Oh, exhaust kembang. Major bocor dalam melalui valve exhaust. %50 kebocoran. Major adalah valve exhaust dengan valve intake. Valve exhaust kembang kau-kau, valve intake dia menyangkut keras, crankcase cantik. Alright, kemudian kita pergi ke silinder nombor 2. Pindahkan plastik pergi ke silinder nombor 2. Kempiskan yang exhaust yang ni dulu. Kempiskan plastik exhaust. Dan kita pusing main pulley 360 darjah. Sekarang silinder nombor 2 pula top dead center, firing. Okey, ketat, tak ada bocor. Set pressure, tembak. Yang ni bocor pun 50%. Okey, bocor 50%, 4, 5, 6. Dan kita boleh tengok bocor dia. Intake valve kembang, crankcase kembang, dan exhaust. Jom tengok exhaust. Exhaust kembang. Ketiga-tiga laluan kembang. Jadi tahu %50 bocor. Kita semua valve bocor. Valve exhaust, valve intake dan piston ring. Alright. Okay. Tak suka bunyi kompresor bising. So test kita tamat kat sini. Ni crankcase, hapuskan. Intake boleh buang. Okey. Jadi, ni kita nak bagi kepada conclusion ni. Kesimpulan dia. Mana whiteboard? Okey. Whiteboard. Nampak dengan jelas. Keputusan test. Okey. Silinder 1 kita punya pressure test 5.5 bar. Okey, silinder 2 pressure test 6 bar. Silinder 3 pressure test 5.5 bar. Silinder 4 pressure test 7 bar. Kiranya silinder 4 yang paling tinggi compression test. Okey, pada leak down test silinder 4 yang paling sikit peratus kebocoran. Kalau 38% ni dia masih lagi dalam range hijau. Yang tu lah kenapa compression test dia tinggi. Kalau compression test dia 8 bar, biasa compression test leak down test ni dalam 20%, 25%. Jadi silinder 4 ni lah yang paling cantik. Hanya bocor melalui valve exhaust. Okey, dia bocor melalui valve exhaust. Okey. Silinder 3 compression test dia 5.5 bar, antara yang rendah. Leak down test dia 50%. Agak teruk kalau 50% ni dah dalam kategori line kuning
Itu moderate punya leak. Kira teruk lah ni. Okey. Bocor melalui valve exhaust dan valve intake. Sebab bila kita buat test ni, hanya plastik pada pipe exhaust kembang dan plastik pada intake punya lubang yang kembang. Untuk crankcase tak naik. Okey. 2 bocor. Silinder nombor 2, 6 bar masa compression test. Tapi lead down test 50% juga. Sama banyak dengan lead down test silinder nombor 3. Okey, bocor melalui valve exhaust, valve intake dan piston ring. Ya, piston ring sebab crankcase pun kembang juga. Plastik crankcase pun kembang juga. Okey, silinder 1 ni agak misteri sikit. Masa pressure test, compression test, dia 5.5 bar, sama macam silinder 3. Tapi bila buat lead down test dia kurang 48%. Lebih kurang kot CPCP lah lebih kurang. Okey, 48% kebocoran. Bocor melalui piston ring sebab crankcase punya plastik kembang. Valve, intake valve dengan exhaust valve. Pendek kata, 2 silinder ni piston ring dia dah haus. 2 silinder ni. Silinder 3 dengan silinder 4 piston ring dia tak haus. Piston ring silinder 1 dan silinder 2 dah out. Jadi daripada test ni kita boleh buat conclusions yang mana enjin ni bukan hanya perlu top overhaul untuk repair bocor, untuk grind valve, untuk repair bocor pada valve intake dan valve exhaust, tapi perlu buat major overhaul untuk gantikan piston ring silinder 1 dan silinder 2. Okey, kalau bernasib baik ganti piston ring saja. Kalau nasib tak baik mungkin perlu ganti piston sebab piston pun dah haus. Mileage ni tinggi, 260,000. Dan nasib lagi tak baik, mungkin perlu rebore block. Mungkin block pun dah haus, dah longgar. Jadi itu nanti kena buat test waktu enjin dah barai. Kita ukur pakai kelonggaran antara piston dengan dinding silinder. Dan kita akan check silinder wall ataupun dinding silinder block dah rosak ke belum. Kalau dinding silinder rosak, enjin perlu di rebore, piston perlu diganti oversize. Itu cerita lain, itu cerita duduk kat dalam enjin nanti. Yang hari ni saya nak share pasal nak buat test, orang kata diagnose macam mana kondisi di dalam enjin, di dalam silinder lebih-lebih lagi. Okey, secara umumnya di dalam, secara khasnya, secara khususnya di dalam silinder. Macam mana keadaan dalam silinder. Jadi daripada sini kita boleh tengok hanya satu berada pada green zone, silinder nombor 4. 3, 2, 1 semua berada pada yellow zone. Bocor teruk lah. Okey. Jadi saya kena sampaikan berita buruk ini kepada owner kereta. Bocoran silinder dia yang teruk. Jadi enjin perlu di major overhaul. Major overhaul silinder 1, 2 punya hal. Alright. Jadi kat sini saya nak share pasal cara-cara nak diagnose. Macam mana cara yang sebetulnya nak diagnose keadaan silinder enjin. Okey. Jadi kita dah boleh jawapan yang tepat. Tak ada main agak-agak itu ke ini ke, kena tu ke, kena ni ke. Tak ada. Kita buat 2 test dan dua-dua test menunjukkan result yang sama. Silinder 1 dan silinder 2 masalah. Silinder 3 bermasalah, silinder 4 okey lah, boleh diterima. Okey, tak ada main agak-agak menujung jadi 4 belalang, tak ada. Tak ada menilik melalui baldi air, tak ada. Yang ni kita bagi test yang tepat. Alright, jadi test untuk hari ni. Harap saya dapat berkongsi sedikit ilmu saya yang tak seberapa ni dengan semua. Okay, harap dapat membantu semua. Sekian.